Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini untuk subjek akhlak dan adab tahun 3 kita akan belajar tajuk menjaga masa. Baik, apakah pengertian dan dalil bagi menjaga masa? Pengertian bagi menjaga masa ialah menjaga masa berarti mengatur masa dengan betul. Kalau kita dapat mengatur masa dengan betul, berarti kita telah menjaga masa itu. Penjelasan dia, apa yang dimaksudkan pula dengan mengatur masa dengan betul? Mengatur masa dengan betul ni maksudnya kita mendahulukan sesuatu berdasarkan kepentingan. Masa Allah peruntukkan kita masa tempoh tertentu. Allah saja yang maha mengetahui berapa lama kita akan hidup kat dunia ni. Masa yang Allah berikan kepada kita tu, untuk aturkan dia dengan betul, caranya ialah kita sekali dahulukan perkara yang penting. Buat benda yang penting dulu. Buat benda yang wajib dulu. Buat sesuatu yang Allah fardukan kepada kita dulu. Yang tu mesti selesaikan dulu. Adalah tidak tepat ataupun tidak betul kalau kita lebih mendahulukan perkara-perkara yang remeh-temeh ataupun perkara yang tidak bersifat wajib. Kita dahulukan pula yang benda-benda macam tu, lepas tu yang wajib tertinggal. Itu tak betul lah kan. Sebab yang wajib tu tetap kena lakukan. Kalau kita tak buat, kita berdosa. So dahulukan dulu sesuatu yang penting ataupun yang wajib yang Allah fardukan ke atas kita. Yang kedua, bagaimana cara nak menjaga masa tu? Memenuhi masa dengan sesuatu yang bermanfaat. Kadang kita dah ada plan kita nak buat apa-apa, tapi adakah plan itu, adakah rancangan kita itu, apa yang kita nak lakukan itu sesuatu yang bermanfaat? Yang tu kena tengok juga. Bukan sekadar kita kena pandai letakkan mana yang penting kita dahulukan, tapi dalam masa yang sama apa yang kita nak buat tu mesti sesuatu yang bermanfaat. Sebab setelah selesai perkara yang wajib tadi, yang dalam penjelasan yang pertama tadi, perkara yang penting kita dahulukan tu, selepas semua tu selesai, nak buat perkara-perkara lain tu, pastikan perkara lain tu perkara yang bermanfaat. Apa dalil dia? Apa dalil yang membuktikan bahawa Allah memerintahkan kita menjaga masa? Ini dalil yang paling jelas yang ustaz saya semua dah tahu, surah Al-Asr. Kamu tengok dalam gambar di bawah tu, dia paparkan pengertian dia. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah cakap awal-awal, Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata manusia itu rugi. Maknanya dah garanti manusia itu rugi, kecuali kalau dia seorang yang beriman dan dia beramal soleh. Tak guna kalau dia buat benda baik tapi dia tak beriman, itu pun salah juga. Kita kena beriman dulu dengan Allah, beriman dulu dengan kitab-kitab yang diturunkan dan utusan dia iaitu Rasulullah SAW. Kena beriman dulu tu, yang tu kena settle dulu, lepas tu baru apa amal soleh yang kita buat tu Allah terima. So orang yang manusia yang tidak dalam kerugian ialah manusia yang dia beriman, kemudian dia beramal soleh, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tak guna dia seorang buat amal soleh tapi orang lain dia tak bantu, dia tak pesan, dia tak nasihat. Sekarang ini kata-kata daripada seorang mujahid Islam, seorang antara orang yang ternama dalam sejarah Islam, iaitu Imam Hasan Al-Banna. Sesiapa yang tahu nilai sebenar masa akan tahu tentang hidup itu sendiri, kerana masa adalah kehidupan. Hasan Al-Banna ni dia menyamakan masa itu sebagai kehidupan. Kalau kita biasa dengar kata-kata dalam di kalangan orang Melayu kita kan, masa itu emas kan. Sebenarnya itu kurang tepat sikit. Betul tu dah betul dah, dari segi nilai dia mahal, seolah mahal dia macam emas. Tapi sebab kalau emas, kalau kita hilang emas, kita boleh cari ganti. Tapi masa kalau hilang, tak boleh nak cari ganti. Sebab dia ibarat kehidupan. Kalau kehidupan kita dah hilang, habislah. Macam mana kita nak rewind balik kan, nak ke belakang balik. Penjelasan dia lagi daripada seorang yang bernama Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash ni dia seorang pakar matematik Islam daripada Maghribi. Dia berkata, sekiranya 1 dirham tercicir daripada tangan salah seorang daripada mereka, kamu akan dapati seseorang itu akan merungut tentangnya sepanjang hari. Sepanjang hari kalau hilang duit daripada dia akan merungut sepanjang hari. Dirhamku hilang, maksudnya duitku hilang. Tapi apabila dia membazirkan masanya berjam-jam,
dia tidak pernah pula berkata, oh hidupku telah hilang. Dia kata manusia ni biasanya kalau duit hilang, sepanjang hari tu dia akan merungut, kata duit hilang. Tapi kalau masa hilang dia tak kisah pula. Dia tak pernah pula kata, oh hidupku telah hilang. Maknanya manusia telah salah faham dengan masa. Masa, kalau ikut Imam Sabana kata, masa itu adalah kehidupan. Itulah sebenarnya yang lebih tepat. Okay, ciri-ciri orang yang menjaga masa. Okay, macam mana ciri-ciri orang yang menjaga masa ni? Sifat-sifat dia macam mana? Pertama, dia mesti mengguna masa sebaiknya. Contoh dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, maksud dia lebih kurang, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya masa sempit ataupun miskin, masa lapang sebelum tiba masa sibuk, masa muda sebelum datang masa tua, dan masa hidup sebelum datang mati. Okey, yang ini nak menunjukkan, hadis ni nak menunjukkan Rasul nak pesan kat kita apa sebenarnya? Nak pesan kat kita supaya jaga masa sebaiknya. Sebab kita tidak selamanya akan dalam keadaan elok kan. Manusia punya takdir tu dia pelbagai, dia berubah-ubah. Sekejap okey, sekejap tak okey kan. Sekejap sihat, sekejap sakit. Sekejap masa dia lapang, sekejap masa dia sibuk, tak tentu. So mana-mana masa yang ada tu gunakan sebaiknya. Jangan tunggu sampai kita dah tak sihat baru kita nak sibuk nak uruskan masa kan dengan baik. So hadis ni nak menunjukkan Rasulullah berpesan kepada kita supaya menggunakan masa sebaiknya. Macam mana nak gunakan masa sebaiknya? Itu kita tengok pula nombor 2, lakukan aktiviti yang berfaedah. Berfaedah tu apa? Amal soleh. Semua amal yang soleh. Amal soleh ni bukan maksudnya ibadah-ibadah macam solat, berzikir ke, berdoa, semua tu tak. Apa saja aktiviti yang berfaedah, semua tu termasuk dalam amal soleh. Apa saja kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jiran kita, masyarakat sekeliling kita, itu semuanya amal soleh. Contoh kamu kat rumah, kamu bantu mak ayah lepas makan, tolong kemaskan meja, tolong basuh pinggan dan sebagainya. Itu sebenarnya aktiviti soleh. Ayah kamu contohnya petang-petang ayah kamu basuh kereta, tolong ayah basuh kereta. Itu semua amal soleh, amal yang baik. Kita tak kata amal baik sebab kita ada istilah yang lebih tepat dalam Islam. Amal soleh ni amal yang Allah iktiraf benda tu baik. Ikut apa kata mak ayah tu semua amal soleh juga. Okey, nombor 3, tidak suka membuang masa. Okey, salah satu ciri orang yang menjaga masa ni, dia mesti tidak suka membuang masa. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah kerap bersumpah dengan masa. Kita biasa dengarkan tadi surah Al-As. Sekarang surah Al-Fajr ada. Al-Fajr pasal fajar kan. Al-Lail malam. Ad-Duha waktu duha. Dalam surah At-Takwir, dalam surah Asyikat, dalam surah tu pun ada sebut tentang berkaitan dengan masa. Allah bersumpah dengan masa. Nak menunjukkan masa ni sangat penting sampai Allah bersumpah dengan masa. So kalau Allah sampai bersumpah dengan masa, nak menunjukkan masa itu penting, wajar ke kalau kita membuang masa? Tidak wajar. So ciri orang yang menjaga masa ni, yang ketiga, dia tidak akan suka membuang masa. Okey, yang keempat, bijak mengatur masa. Okey, macam tadi kita kata orang yang pandai menjaga masa ni, antara sifat dia, ciri-ciri dia mesti bijak mengatur masa. Dia mendahulukan mana yang penting, mendahulukan mana yang wajib. Kemudian dah atur mana yang penting tu ikut turutan dia. Mana yang patut didahulukan, kemudian dia berdisiplin ikut aturan tu. Dia berdisiplin ikut mengatur masa itu. Okey. Baik, hikmah menjaga masa. Okey, yang pertama, dipercayai rakan. Rakan kita akan percaya kat kita kalau kita jaga masa kan. Contoh kita berjanji dengan kawan nak jumpa kat mana-mana, lepas tu kita tepati masa, tentu rakan kita akan semakin mempercayai kita. Yang kedua, memperoleh kejayaan dengan izin Allah. Orang yang atur masa dia dengan elok, jaga masa dia, insya-Allah Allah akan bantu dia untuk mencapai kejayaan. Sebab masa ni modal yang Allah beri untuk kita. Allah nak kita buat amal soleh sebanyak mungkin. Yang untuk buat amal soleh tu, dia beri kita modal dalam bentuk masa. So orang yang jaga masa elok-elok, apa yang Allah bagi ni, Allah akan bantu dia capai kejayaan. Yang ketiga, dikasihi semua orang. Sama juga macam nombor 2 tadi lah. Bila kita ikut masa elok-elok, orang akan semakin percaya kat kita, orang akan semakin sayang kat kita. Yang keempat, kehidupan sentiasa teratur dan terurus. Sebab kalau tak jaga masa elok-elok, nanti dia akan banyak bertembung, nak buat ni, nak buat tu, so macam-macam nak buat dalam masa. Sebab kita dah tak atur masa dengan elok kan. Kita sendiri akan stres nanti. So kalau orang yang dapat jaga masa dengan elok-elok, kehidupan dia akan jadi semakin teratur dan terurus. Yang kelima, mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia. Kalau kita dah atur masa elok-elok,
kemudian kita berdisiplin menjaga apa yang kita aturkan tu, masa tu, insya-Allah kita akan terhindar daripada melakukan perkara sia-sia. Tak ada ruang lagi untuk membuat perkara yang sia-sia. Sebab masa kita tu kita dah atur elok, dah penuhkan dengan rancangan-rancangan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Okey. Keburukan membuang masa. Yang pertama, tidak disukai Allah. Macam mana Allah nak suka? Sebab apa yang dia bagi pada kita, kita tak jaga elok. Dia bagi kat kita masa, tapi kita tak manfaatkan sebaiknya. Yang kedua, beban kerja akan bertambah. Sebab kita tak jaga masa, tak atur masa elok-elok kan. Lama-lama datang pula kerja baru. So kerja kita bertambah. Dan nombor 3 tu sama juga. Kerja kita akan semakin banyak tertangguh. Yang keempat, kurang dipercayai dan disenangi oleh orang lain. Sama macam kalau tadi tu hikmah menjaga masa, orang akan percaya kita, orang akan sayang kita kan, orang akan kasih kita. So kalau kita tak jaga masa, kita suka buang masa, orang tak percaya kat kita, tak disenangi oleh orang lain. Contoh paling mudah, contoh orang businessman kan. Kalau seorang businessman tu dia tak jaga masa, tentu rakan partner bisnes dia tak suka. Dia dah semakin tak suka dan tidak dipercayai, orang tak senang dengan dia. Macam mana nak capai kejayaan dalam perniagaan kalau tak jaga masa elok kan. Okey, yang kelima, seorang yang suka membuang masa, dia akan menjadi seorang pemalas. Kalau selalu sangat buang masa, lama-lama dia akan membentuk sifat dalam diri kita menjadi seorang pemalas. So hindarilah daripada membuang masa, sebab ia satu yang buruk, satu yang buruk dan mendidik diri kita sendiri menjadi seorang pemalas. Na'udzubillah min zalik. Okey, sekian saja untuk tajuk kali ini, itu menjaga masa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.